Assalamualaikum penonton-penonton dan pendengar-pendengar semua. Hari ini kita kembali lagi dalam episod ketiga Humans of My Life, manusia-manusia dalam hidup saya. Saya bersama rakan saya Safwan Syahri yang saya kenal. Hai Safwan. Kenal daripada mana? Oh, kita kenal kawan atas kawan. Beliau adalah kawan kepada kawan saya dari tempat kerja. Dan kami pernah jumpa dan akhirnya kita end up buat event sama dan kenal sampai sekarang. Berkawan. Safwan adalah seorang pegawai di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri di bahagian perancangan bandar. Safwan akan cerita lebih lanjut pasal kerja dia lepas ni. Dan macam itulah, sebab kerja Safwan itulah yang menyebabkan kami buat event Green Day dan sebagainya. Betul. Jadi saya serahkan pada Safwan untuk cerita lebih lanjut apa yang dia suka pasal diri dia. Safwan, silakan. Kenalkan diri lah maksudnya. Okay, saya elaborate detail lagi lah apa yang Acan cakap tadi tu. Saya Safwan bin Syahri, berumur tahun ni 29, almost 30. And then saya lahir dan membesar di Kelantan. Dan lepas tu terus sambung belajar degree saya di UTM Skudai. Dan sampailah sekarang. So starting 2011 sampai 2020, so saya dah di Johor. So 9 tahun, 8 tahun. 9 tahun lah. 9 tahun. So almost 9 tahun lebih dah di Johor. Belajar 4 tahun dan seterusnya kerja lah. First saya kerja dekat consultant, which is firm lah, Alma Architect and Planners. Dan dalam setahun setengah, dan lepas tu terus saya ditawarkan bekerja di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri sebagai pegawai perancangan bandar dan desa di Jabatan Perancangan Pembangunan. So itu je lah general about me. Okay. Jadi kita minta Safwan cerita apa dia perkara-perkara yang buat Safwan teruja, mengujakan awak, apa dia. So banyak sebenarnya, ada banyak benda yang mengujakan saya, tapi yang paling latest lah yang saya rasa this is yang perkara yang betul-betul buat saya rasa happy dan teruja adalah berjumpa dengan ramai orang. Saya sebenarnya dulu masa dekat sekolah, saya ni tak tahulah, jenis yang pemalu, tak suka bercakap sangat, segan. Tapi bila dah besar, dah masuk universiti dan sebagainya, dah banyak buat program, mingle dengan orang. So I love to tengok, sebab setiap orang tak sama, ada karakter yang berbeza-beza dan treatment kita dekat orang pun berbeza-beza juga. How we react to the people pun berbeza-beza. So means that kita kena tolerate, kena ada a few karakter berbeza dengan orang lain, layanan kita dengan orang lain. So benda tu yang buat saya rasa best untuk explore dan kenal lebih ramai orang lagi. Contoh, ada kawan kita dia tak suka perkara A. So bila kita dengan dia, kita tak buat lah benda A tu. Tapi ada kawan kita dia suka perkara A, ada tak suka perkara B. So kita buat perkara A, tak buat perkara B dengan dia. So benda ni yang perlu ada. So yang buat saya teruja adalah setiap kali nak jumpa new people dan nak explore apa do and don'ts about that people. Setuju tak kalau saya kata bila kita jumpa orang beza-beza yang kita belajar do's and don'ts baru ni, kita akan belajar lagi banyak pasal karakter diri kita. Maknanya selama ni, sebelum ni mungkin kita rasa kita tak boleh tak buat, tapi tapi bila kita dah jumpa orang tu, kita adjust diri kita, boleh punya aku buat ni kan. Betul. Jadi secara tak langsung bila kita jumpa ramai orang, kita belajar lagi banyak pasal diri kita. Kita pun, and then benda tu pun satu benda yang bagus, yang sihat bila kita jumpa orang yang sama-sama menginspirasikan, which is diorang cerita juga pasal kita, elaborate juga pasal kita. So kita sebenarnya tak realise that kau ada perangai ni which is aku ada kelebihan ni dia bagi feedback. So cari juga kawan yang sentiasa bermuhasabah sama-sama, bagi feedback tentang diri, and then what yang perlu kita improve dan what yang dia perlu improve. So that's kind of thing yang macam very interesting lah. Bila kita sama-sama macam macam saya tak realise that saya boleh ubah-ubah layanan saya dekat orang lain. Contoh dengan kawan ni macam ni, dengan kawan ni macam ni. Diorang cakap I have a few character. Tapi sebenarnya kita menyesuaikan dengan orang yang kita berkawan.
So ada setengah orang tak suka kalau kita terlalu loud kan, ada setengah orang suka kalau kita happening. So that's kind of thing. And then normally in my life I akan groupkan the circle of friend yang macam, kalau yang jenis macam suka lepak-lepak, chill-chill, loud-loud, so I akan cuba mixkan together. Oh, dia orang ni sama ideologi ataupun sama apa panggil Sama kepala lah. sama kepala. So that can work. And then this yang jenis yang macam lebih suka secret, so this kind of thing. Ya, kalau dicampurkan dua group yang sama beza ni mungkin dia akan clash kan. Ya, betul. Okay, tadi Safwan ada sebut pasal inspirasi. Macam mana bila orang cerita balik pada kita. Okay, selain pada tu, apa dia perkara lain yang bagi inspirasi pada Safwan? Macam saya cakap juga, still juga dengan orang. Saya rasa maybe saya elaborate detail lah. Bila kita berkawan, ada ramai kawan, so kadang-kadang kita ada sharing problem, sharing apa kita nak buat. So benda yang menginspirasikan saya adalah bila saya berkawan je dengan semua orang, dan kebanyakannya tu contoh kalau dari segi kerja, contoh dari segi kawan sekolah, kawan belajar sebagainya. Tapi bila kita lepak semua benda tu, tak adalah borak kosong. Ada borak kosong, tapi kadang-kadang tu ada cerita pasal macam mana nak improve your life, improve diri dan sebagainya. So bila kita berbincang, bercerita semua benda, pengalaman orang tu, pengalaman orang ni, so bila kita combine all that thing, so I will get a new idea. Contoh, ada kawan yang passionate about having a simple lifestyle. So tak perlu nak spend money banyak sangat. Very simple life, and then I can inspire that from their story and their apa yang dia buat. Contoh, dia suka berkebun, instead of pergi shopping mall beli barang-barang, better you tanam pokok dan sebagainya. So then I relate with my career lah. So I said, okay lah, maybe we can should emphasize those kind of lifestyle rather than depending on the goods daripada shopping mall sebagainya kan. So better kita tanam sikit-sikit. So that's why I start to inspire lah setiap orang tu, kalau keunikan dia this kind of thing. So I try to relate with my life, even kalau lifestyle biasa ataupun kerjaya. So rasa boleh sesuaikan. So why not we take a benefit and then ask them lah a permission that can we work for that, help me on that thing. Sebab kerja saya, when we talk about urban living, besar skopnya, ada social, economic, ada apa lagi environment dan sebagainya. So bila benda ni berkait dengan sekeliling kita, so I need people to tell me what a new thing that I should explore and then emphasize in Iskandar Puteri lah. So antaranya projek-projek yang asalnya berkawan, tapi bila tahu kawan kita tu passionate on that thing, so I start to work together. So like urban farming, so now we start to emphasize urban farming, and then we do the composting, we do also the recycle, we do also macam tak guna plastik sangat kan, single use, ban the single use thing. That tu lifestyle yang ada dalam kawan saya. And then educate people, educate kids about the greener lifestyle sebagainya. So tu semua ada. So I channel that thing tu dalam I punya career path lah. Nampak tak Safwan dia sangat passionate pasal green living sebenarnya. Lepas tu dia gabungkan kerja dia dengan minat dia tu, jadi satu event atau program ataupun movement. Menarik Green living, sorry jangan sikit je. Green living sebenarnya kalau saya cerita, masa saya awal-awal dulu, masa saya lepas belajar, I'm more on urban design. Urban design ni adalah on sebab tu masuk architecture firm. So I'm more on design bangunan. So, macam mana bangunan ni look like, the facade macam mana perlu jadi, and then mix with the design with the culture kita, budaya Melayu, budaya Nusantara dan sebagainya. Tapi bila itu during that time, I mingle with people yang macam on the design. So bila I kerja dekat local authority, scope I berbeza, dan and then I banyak berkenalan dengan member yang lebih appreciate on green. Dan buat sampah merata-rata, even a small benda yang kita buat pun banyak membantu untuk environment dan sebagainya. So I start, maybe because I dekat platform yang didengari dan boleh ubah the policy sikit, so why not I do that kan. So instead of kita cover sikit-sikit diri kita, why not kita try to influence people juga. So that's kind of thing.
Yang apa yang kita dah buat kat diri kita tu, educate masyarakat sekeliling juga. Kalau nak kata saya 100% green tak juga. Banyak je benda yang kita tak green. Tapi at least we try slowly lah. At least you try satu benda pun dah okay. Simple, right? Okay, tadi Safa ada cakap pasal kerja, kemudian ada cakap pasal bersosial. Dan Safa kata dalam kerja Safa suka jumpa orang-orang dalam bidang tu. Jadi macam mana Safwan seimbangkan, balance your lifestyle with your work? Macam mana seimbangkan jumpa orang ni sebab kerja, jumpa orang ni sebab nak bersosial, jumpa orang ni sebab berkawan-kawan. Macam mana letakkan, bezakan ke, seimbangkan ke, macam mana? Selalunya sebab kita ni, saya tak tahu, kalau saya lah, kita tak boleh tamak. Maksudnya saya bukan jenis yang macam waktu kerja daripada pukul 8 sampai pukul 6 adalah berkawan dengan orang yang kerja-kerja je. Lepas tu ada It's My Life dengan member nak share-share. So saya lebih suka combine it together. So maksudnya you buat dua perkara dapat satu manfaat yang sama. Betul Kill two birds with one stone. Yes, macam tu. Jangan bunuh burung. So maksudnya selalunya macam saya cakap tadi lah, banyak kawan-kawan saya adalah atas kapasiti kerja, atas kapasiti kawan ataupun atas kapasiti kawan kepada kawan. Macam kita lah kan. So selalunya bila kita borak, selalunya kita chill je, borak je pasal apa-apa pun, tapi akan juga sentuh pasal kerja. So selalunya semua tu akan ambil benefit juga on kerja juga. Faham tak? Maksudnya mostly my friend saya akan drag juga masuk pasal kerja. Yang mula-mula kita sebagai kawan. Okay, apa dia, nak balance our life and the work adalah satu benda yang macam bagi setengah orang susah. Tapi bagi saya adalah kita satu hari kita ada 24 hour, kita ada 24 jam. So kita tak ada punya banyak masa yang sangat banyak untuk dividekan circle kita kepada 2 atau kepada 3. Maybe kalau orang yang dah berkahwin ada 3 lah, member, kerja dengan family. But for me, luckily I tak kahwin lagi, so I only ada 2 circle. Promosi dah. I only have 2 circle je, which is kawan-kawan dengan kerjaya lah. So for me it's better I combine both. So maksudnya kita buat 2 benda dalam satu masa. Maksudnya kalau selalunya saya buat adalah kenalan-kenalan yang berkaitan dengan kerjaya saya akan jadi juga kawan yang boleh saya hang up untuk jadi member lepak. So selalunya kalau kita lepak, kita cerita pasal semua benda. Kita cerita pasal life, kita pasal gaya hidup, kita cerita pasal kerja juga, and then diverse benda tu. So dalam satu topik perbualan lepak tu, katakan kita lepak 3 jam. So dalam 3 jam tu pasal diri sejam, pasal kerjaya sejam, dan seterusnya adalah borak-borak lain sejam. So tak adalah jadi borak pada satu benda tu. So for me macam tu lah. So and then bila kita berkenalan, berkawan-kawan pun, kawan kita akan bawa kawan-kawan yang lain. So akan kenal new benda lagi. So I'm happy for that lah. So yeah, that's kind of thing lah yang saya rasa yang patut saya teruskan. Ini kalau orang nak contoh, boleh contohkan. Kesimpulannya Safwan ni kalau ada kawan-kawan baru pun dia ajak join projek dia juga. Betul tak Safwan? Ya, sebab dia convert kawan-kawan dia kita semua. Kita manfaatkan kawan-kawan kita tu untuk sesuatu perkara yang bagus. So why not? Macam tu lah kan. So yeah. Okay, kita dah bercerita pasal sosial, inspirasi, apa yang buat Safwan teruja. Dengan apa ilmu yang Safwan ada, pengalaman, macam mana Safwan nak manfaatkan semua tu untuk bagi sumbangan pada orang lain? Oh, menarik. Saya suka relatekan dengan waktu saya di universiti. Universiti kita belajar benda teori. Kan kita belajar belajar idea-idea baru, tapi kita tak boleh luahkan benda tu. Kan contoh kalau saya on scope of work environment, alam bina, kita belajar macam mana nak buat satu kawasan kita duduk tu berdaya guna.
ataupun Berdaya huni. which is aktif lah, bukan senyap je, kita nak diversekan kawasan tu. So Kawasan tu hidup lah. ya, kawasan tu hidup, vibrant dan sebagainya. Macam sekarang lah kita kat Hutan Bandar, ada orang jogging, ada orang semua, ada orang berbasikal, ada orang tengah video. takat video, ada budak-budak tengah rock climbing sebagainya. So itu maksud berdaya huni lah. And then tapi semua tu adalah teori. So kita belajar, kita assume je teori tu work dekat luar, kind of macam tu. So bila habis belajar, saya pergi ke konsultan dekat tu. Tapi bila kat konsultan kita propose, kita cadangkan nak buat ni, kita cadangkan nak buat bangunan ni, kita cadangkan nak buat riverfront ataupun waterfront sebagainya, kawasan rekreasi, shopping mall sebagainya. Tapi benda tu tertakluk kepada satu authority yang nak meluluskan. Dan skop kerja sebagai seorang town planner di sebuah firm arkitek ataupun firm planner, setakat tu je. Ada limitation dia. Sampai situ je lah, you boleh cadang je. Terpulanglah pada klien you, terpulanglah kepada local authority to approve or not, to make it work or not. So bila saya dah kerja situ 10 tahun, saya cakap okay, ini saya dah rasa dah lah, saya rasa saya dah nak kata matang ataupun nak kata mature enough, tak juga, tapi saya rasa cukup. Saya punya aim adalah benefit others. Maksudnya apa yang saya ada, apa yang boleh saya sumbangkan balik. Jadi kita dah belajar, orang dah bagi banyak dekat kita. Macam contoh scope family, masa zaman saya belajar dulu lah, ramai orang membantu dan sebagainya. Saya rasa, so it's time for me to give back to the community. So for me adalah salah satu peluangnya adalah dengan bekerja di public sector, sektor kerajaan, which is adalah golongan pelaksana dan juga authority. So and then bagi setengah orang, dia ni bukan satu tempat yang glamour lah, tapi bagi saya untuk achieve the matlamat, give back to the people or the community, that's thing. So once I work in MBAP, I start dengan I create my own job scope yang boleh, bukan create lah, I mergekan dia yang boleh give back to the community. So once alhamdulillah I kenal dengan orang-orang yang green ni, saya rasa I can merge the green thing, lifestyle ni dengan kerja. So I make it happen lah. Then even bagi setengah orang, benda tu, contoh sekarang yang projek saya buat on environment, macam mana nak memelihara alam sekitar. So it's back to us kan. Contoh kalau kita suka, the ignorant kita adalah kita tak kisah sangat pasal sisa yang kita buang. So sebenarnya benda tu merosakkan alam. So banyaklah projek-projek yang kita buat, engagement, behavior change people, melalui tools ni adalah dengan program, dengan projek dan sebagainya. So projek dan program tu kita give to community. We looking for community yang happy to do that. And then I guna capacity I as a local authority untuk provide budget dan sebagainya. Syafwan, boleh tak cerita sikit pasal projek macam yang dah terlaksana, macam rumah flat ke apa? Saya rasa ada ramai yang minat nak tahu tu. Since I bekerja dengan VIP, so kita buat satu projek yang I kena settlekan adalah mengenai sungai, pencemaran sungai. And then we know that sungai sangat susah untuk dibersihkan untuk tu. Dan projek yang saya handle adalah Sungai Skudai. Catchment Sungai Skudai tu besar. Dia lalu tengah-tengah daerah Johor Bahru yang tengah pesat membangun dan banyak orang yang duduk dekat situ. So nak tak nak, bila kita do the analysis, memang kita kena engage dengan orang. Kita perlu sedarkan orang yang sekarang ni orang tak sedar. Yang majlis tak boleh buat sendiri. Orang tempatan kena ambil cakna juga. From people juga. Sebab orang tak sedar apa tu sebenarnya untuk menghargai dan menyayangi sungai. Kita tengok semua orang suka pergi Europe. Tengok macam mana chill dekat tepi sungai, kan, makan ke sebagainya. Tapi kenapa kita tak nak buat dekat tempat kita? Kita tak realize that thing. Kita kenapa nak pergi jauh-jauh macam tu lah. Even in Singapore, so they try to gali balik sumber alam yang dah terkambus. Tapi memang rasa puas sebab contoh macam saya, kita duduk di Skudai dah lama. Bila dekat bandar ni, kita tak nampak tau sungai tu kat mana. Sebab jambatan, jalan, sungai tu tersembunyi dekat ceruk-ceruk bangunan.
Jadi End up nya kita tak dapat tahu sebab kita tak tahu yang Yes. kewujudan dia. Jadi dengan cara majlis buka jalan ni, masyarakat awam yang betul-betul sayangkan alam boleh turut bantu kita lah. Contoh kat JB, bila saya duduk JB, semua orang cakap tak ada tempat nak lepak, nak nak berniaga. beriadah dan sebagainya. Yang tempat only we have adalah hutan bandar. Kan, even kita ada pantai, kita ada sungai, kita ada gunung dan sebagainya. Tapi why not? Kenapa kita tak manfaatkan benda ni? Sebab I'm lucky sebab saya lahir di Kelantan, di hulu Kelantan. Lepas waktu sekolah je saya boleh pergi mandi sungai. Weekend je saya boleh pergi camping, naik gunung, hutan dan sebagainya. So dengan berbicycle, so I have that moment. But then people in JB, I realise that the only place they have is shopping mall to chill, to hang out. And then benda tu we need spend money, kan? So Parking pun kena bayar parking kena bayar. And then so why not? Masih belum terlambat lagi untuk kita pulihkan benda yang kita mislead ataupun yang kita tak perasan. So menjawab balik soalan Ajan, panjangnya dia punya elaboration. Menjawab balik soalan Ajan adalah sejauh mana yang dah kita buat, kita ada banyak puluh dah projek yang kita buat. Dan kalau kita main angka, almost 8,000, 9,000 orang dah kita benefit daripada projek dan program yang kita buat. Simple je program buat, macam saya cakap tadi lah, urban farming, give to the community, buat urban farming. And then projek kompos, projek school exhibition. Dekat sekolah kita tahu dalam silibus dia ada banyak benda. So diorang sekolah sekarang dah nampak, dia dah buat dah projek-projek yang macam ke arah green. So why not we give a platform to them to highlight and to showcase to others and inspires others, which is sekolah dah buat benda ni, sekolah dah buat projek ni. So why not besarkan dia kepada komuniti luar. And then I realise also when I nak ubah mindset orang, susah kalau kita pergi golongan yang dewasa macam kita. Sebab kita kena experience benda tu, kita kena tahu problem tu dulu, barulah kita tahu macam mana nak ubah. And then dia tak susah sangat nak buat. Dengan cara kita buat adalah bila saya kenal kawan-kawan daripada bidang pendidikan, yang cakap adalah melalui anak-anak mereka. Jadi kita buat projek simple je, kita nak reducekan air dia, nak reducekan elektrik dia, kita nak bagi dia buat kitas mula. So kita masukkan dalam program budak-budak sekolah. Dan program ni mereka perlukan bil air, bil api dan resip kitas mula. So nak tak nak diorang balik rumah, diorang tanya mak ayah diorang. Mak ayah diorang macam ajar anak math lah, kena belajar math, formula apa semua benda untuk ajar anak. So sama juga dengan buat projek ni, mak ayah dia kena tahu juga benda tu. And dia kena tahu kenapa reason di sebalik perlu jimatkan air, perlu jimatkan elektrik dan perlu perbanyakkan recycle. So dalam kata mudahnya adalah melalui anak-anak mereka, dan kita dapat juga ubah family dia. Walaupun tak adalah secara total, sebab bila berkaitan dengan social development kita tak susah nak ukur, tapi better we start somewhere lah daripada tak sana. Okay, Safwan, apa dia kata-kata terakhir untuk penonton dan pendengar? Kata-kata terakhir kalau tengok skop saya punya cerita adalah lebih kepada orang berborak, mingle with people. So this is my passion. So I believe that orang lain pun ada passion yang lain. Passionate dia dekat benda lain. So just do your passionate. Just do apa yang you minat, as long as benefit to others. Jangan, sebab kita duduk di dunia ni, kita berkomuniti. So why not kita manfaatkan apa yang kita ada untuk orang lain juga. Itu saja. Okay. Terima kasih Safwan sebab sudi datang interview kita hari ni. Semoga apa yang Safwan share ini dapat bagi sedikit pendalahan pada semua orang. Apa kerja-kerja majlis, apa dia benda-benda yang awak boleh sumbangkan kepada green lifestyle ni, dan macam mana dia boleh membantu, dan apa yang Safwan suka mungkin jadi inspirasi juga kepada anda semua sebagai daripada cerita personal Safwan hari ni. Terima kasih. Tambah sikit kalau boleh. Ada orang-orang dekat kawasan Iskandar Puteri yang kita yang buat perkara-perkara yang kita tahu lah, yang berkait dengan kerja saya related to the green lifestyle, social development dan sebagainya, datanglah ke MBAP dan jumpalah saya, dan maybe ada something baru yang boleh kita buat bersama-sama. Dengar tu, orang-orang